Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam telah mengumumkan bahawa PKPB yang akan tamat besok pada 9 Jun 2020 digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. PKPP ini akan berkuat kuasa 10 Jun hingga 31 Ogos, yang mana banyak kelonggaran telah pun diberi untuk rakyat menjalani aktiviti kehidupan seharian di samping SOP secara berterusan yang akan kita perkenalkan nanti. Antara kelonggaran yang saya kira amat mengembirakan seluruh rakyat, saya lihat semalam di dalam media sosial dan sebagainya, berbagai-bagai parodi video dikeluarkan. Yang paling menggembirakan, termasuk yang bujang selama ini, yang menanti-nanti keputusan ini, ialah apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa sekatan perjalanan rentas negeri ditamatkan. Ini bermakna rakyat kita bebas bergerak ke seluruh negara tanpa memohon ataupun mendapat surat kebenaran daripada polis. Jadi ramai yang tanya saya, sebab dulu kita kata untuk yang beristeri untuk bertemu, kita perlukan tetap juga, walaupun diluluskan, tetap juga perlu mendapat kebenaran polis. Tetapi kali ini setelah kita buka dan tidak ada lagi rentas negeri, jadi tidak ada keperluan untuk mendapatkan kebenaran polis, maka mereka boleh bergerak untuk merentas negeri. Saya percaya mungkin ramai yang nak balik ke kampung kerana rindu, tak dapat balik ke kampung kerana waktu raya dulu tak boleh balik kampung. Jadi saya percaya ramai yang akan balik hujung minggu ni, saya percaya ramai yang akan balik ke kampung. Jadi saya harap walaupun ada kebenaran, tetapi kawalan kendiri untuk memastikan diri kita selamat dan keluarga kita selamat mesti terus dikekalkan. Dulu kita mengeluarkan SOP bahawa sambutan Hari Raya tidak boleh ada lebih daripada 20 orang untuk satu rumah. Kita perkenalkan SOP tersebut kerana untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga kita. Kita juga memberi ingatan, jikalau ibu bapa kita ataupun datuk nenek kita ataupun saudara mara kita umur mereka melebihi daripada 60 tahun yang dianggap warga emas, dan juga anak-anak yang kurang daripada 12 tahun yang risikonya tinggi dari segi jangkitan COVID-19, kita juga perlu berhati-hati kerana kemungkinan ketibaan kita bersama mereka, kebersamaan kita dengan mereka akan menyebabkan berlakunya jangkitan COVID-19. Jadi walaupun kita kata bebas, tetapi dengan ambil kesempatan daripada kebebasan tersebut yang hingga menyebabkan jangkitan kepada orang lain. Kawalan kendiri, disiplin diri mesti kita teruskan. Penjagaan kebersihan, penjarakan sosial mesti kita teruskan walaupun kita mempunyai kebebasan ini. Saya percaya selepas ini aktiviti pelancongan juga akan bermula apabila pelancongan dalam negara, kerana kita tak buka lagi kepada luar negara. Pelancongan dalam negara kita jangka akan menjadi semakin rancak, dan saya difahamkan dalam media satu laporan tak sampai 1 jam 1,000 booking untuk hotel dan sebagainya. Walaupun kita beri kebebasan untuk pelancongan dan sebagainya, tetapi masih lagi kawalan kendiri dan pematuhan SOP diteruskan. Walaupun PKPB sudah tidak ada, tetapi kawalan pergerakan ataupun PKPP masih lagi ada dan masih tertakluk kepada Akta 342. Soalan saya, dengan kelonggaran PKPP ini, adakah ziarah kubur akan dibenarkan, dan adakah SOP yang sama untuk Hari Raya Aidilfitri akan digunakan pakai pada Hari Raya Aidiladha nanti? Ya, situ soalan tu kerana ramai nak balik kampung lah tu ya. Okey, ziarah kubur ni sebenarnya memang dibenarkan sewaktu Aidilfitri, ya.
Cuma tidak boleh lebih daripada 20 orang. Dan penjarakan sosial dilakukan juga di kubur-kubur, ya, di tanah perkuburan. Cuma kalau banyak keluarga yang nak pergi kawasan kubur itu tidak luas, takut ada perhimpunan yang ramai, jadi bolehlah bergile-gile untuk pergi ke kawasan tanah perkuburan. Dan dengan kapasiti setakat hari ini, kalau kita ikutkan yang SOP awal, iaitu tidak lebih daripada 20 orang. Mengenai SOP detail Aidil Adha, kita akan bincangkan secara detail bersama dengan Menteri Hal Ehwal Agama dan Kementerian Kesihatan, dan kita akan bentangkan semula, kerana Aidil Adha masih lagi saya ingat sebulan lebih lagi atau 2 bulan lagi daripada sekarang. Sebulan lebih lagi, ya. Sebulan lebih daripada sekarang. Jadi kita akan umumkan mengenai SOP-nya bila sampai masanya nanti. Dato' Seri, nak tanya, kita tahu untuk PKPB ni, untuk masuk ke dalam pasaraya, kita perlu beratur dekat luar dulu sebab SOP-nya untuk menghadkan individu yang masuk ke dalam. Tapi untuk PKPP nanti, okey, nak tahu adakah tiada lagi had dikenakan untuk individu yang nak masuk ke dalam pasaraya atau bagaimana? Saya dah sebutkan tadi, asas kepada SOP kita adalah penjarakan sosial. Alasan kita tidak kita hadkan dari segi jumlah yang berada di dalam pasaraya itu takut bersesak-sesak. Bila terlampau ramai bersesak-sesak, tak mungkin akan ada penjarakan sosial. Mungkin kalau terlampau ramai akan berlakulah sentuhan peribadi dan sebagainya di dalam supermarket tersebut. Jadi oleh kerana penjarakan sosial masih kita jadikan sebagai asas kepada SOP kita yang penting, maka perkara yang sama juga perlu dilakukan selepas apabila PKPP dilaksanakan. Beratur 1 meter away antara satu sama lain di dalam supermarket, jumlah tidak boleh terlalu ramai supaya memastikan penjarakan sosial itu dapat dipatuhi. Dan saya harap penjarakan sosial ini akan menjadi satu norma baru kepada rakyat Malaysia. Seperti saya kata, bahawa virus ini akan terus berada di sekitar kita. Jadi sebab itu kita perlu terus berjaga-jaga. Tak boleh beratur. Kalaulah beratur ini merupakan satu norma yang baru, saya rasa itulah yang terbaik. Perkara yang tidak pernah kita lihat sebelum ini. Kalau biasanya berebut-rebut, ada nak naik bas pun berebut-rebut, ada nak naik kereta api pun berebut-rebut, sekarang ni penjarakan sosial, beratur dengan baik, berdiri jauh antara satu sama lain. Kalau ini boleh dijadikan norma baru kita, saya percaya COVID-19 ini akan dapat kita, rantaiannya akan dapat kita putuskan, dan kita mungkin negara kita akan bebas sepenuhnya. Kalau tidak sepenuhnya, bebas daripada COVID-19 ini, daripada penularan COVID-19 ini.